Kita intro dulu. La 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 la. Tapi saya nak cerita, nak tanya satu soalan dengan Peja ni kan. Anwar Ibrahim, dia boleh memilih untuk bertanding di mana-mana sahaja dekat muka bumi Allah ni. Okey? Dia pernah bertanding dekat Port Dickson. Dia boleh saja pergi ke Kajang. Dia boleh pergi mana-mana sahaja dia nak. Dia mungkin boleh kekal saja dekat Port Dickson pun. Sebab dia dulu pun MP Port Dickson ni tak. Even opposition pun kata, mana pergi Anwar Ibrahim, aku tak nampak pun dekat Port Dickson ni. Tetapi, kenapa dia pilih Tambun untuk lawan Peja? Itu yang orang nak tahu sekarang ni. Okey, dari segi politiknya saya fikir dia telah melakukan keputusan yang amat tepat dan bijaksana. Kenapa tu? Kenapa tu? Untuk beliau berjaya mendapatkan kursi yang mencukupi untuk menubuhkan kerajaan, dia perlu memenangi kursi-kursi seperti di Tambun. It's a mixed seat. Kursi campuran. Okay. Itu yang pertama. Yang keduanya, beliau tahu untuk beliau lebih ada peluang yang lebih tinggi, dia kena pergi tempat yang baru. Sebab orang masih belum mengenali beliau. Beliau masih tidak ada janji-janji yang tidak tertunai dan sebagainya. Orang belum biasa dengan dia. Yes, kalau macam mungkin di Port Dickson tu, kalaupun bukan dia, mungkin pegawai-pegawai dia ada yang tak jawab WhatsApp, tak jawab panggilan. Jadi ataupun dia sendiri pun dah jarang nampak kat situ. Mula-mula nampak ambil kutip sampah kat tepi pantai, lepas tu dah hilang. Job dah habis. Jadi dia terpaksa beralih tempat. So jadi dia ada dua strategi ke situ. Satu, bagi memungkinkan Pakatan Harapan dapat kursi yang lebih, maka they need to kill the top leadership. Saya sebagai timbalan presiden, timbalan pengurusi PN, jadi he will try to penetrate kursi-kursi sebegini. Dalam masa yang sama juga beliau yakin dengan pergi ke tempat yang mixed seat seperti ini convenient, kerana tentunya pada ketika itu pengundi bukan Melayu menyokong beliau dan dapat pula menarik a good percentage of pengundi Melayu, maka beliau ada kemungkinan untuk menang dan beliau telah membuat telahan yang tepat. Tapi yang tak berapa tepat tu dia ingatkan dia dah ada smooth sailing. Tapi rupanya not as smooth lah, sampai terpaksa sewa helikopter lah. Kena balik. Kiranya sekarang asasnya kan, yes, Peja mungkin kalah pertempuran itu, tapi basically-nya Peja menang moral lah. Tapi sebab kita kena ingat macam Tan Sri Muhyiddin di Pagoh. Sewaktu beliau dalam Barisan Nasional, beliau sentiasa mendapat majoriti yang meyakinkan. Sebagai calon daripada PH, beliau juga mendapat majoriti yang baik. Dan apabila kembali menjadi calon Perikatan Nasional, majoriti beliau bertambah. Betul. Jadi ini menunjukkan kelebihan seseorang pemimpin itu di akar umbi dia sendiri, di base dia sendiri. Tapi nampaknya Perdana Menteri kita ni dah tak ada base. Jadi dia terpaksa berpindah randah bagi menyambung politik dia lah. Even Nurul Izzah pun kalah dekat Permata Bau. Dia amazing kan? Pematang Pau pun boleh kalah. Kalah dengan Staff Awas ni basically-nya first timer kot. Yelah. Dan saya ingat lagi dulu, kalau dulu Ustaz Firdaus, ingat tak dulu mantan Firdaus Patong, yes. Firdaus mantan imam Masjid Kita orang dekat Pakatan Rakyat masa tu kan, kita dalam Pakatan Rakyat kan, kita gelarkan dia Firdaus Sepak Tong. Sepak Tong. Waktu dia marah, dia marah gila, dia Sepak Tong. Macam malah daripada waktu tu dah ada CP-CP dah. Tapi hanya kali ni dia baru menjadi. Jadi sendiri mau ingat lah. Itulah. Jadi tuan-tuan sekalian, basically-nya itu serba sedikit tentang orang kata apa yang berlaku dekat Tambun dan sebagainya, which is saya tak nak komen lah bila Peja kata Papa Non punya kempen melibatkan konsert dan sebagainya kan, sebab kita nampak memang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini cukup suka buat konsert. Even dekat Stargate itu pun buat konsert kan, Amy Search dengan Siti Nurhaliza masa tu. Tapi tak apalah, itu tolak tepi. So mungkin ini boleh dikatakan second final question untuk Peja lah. Ini soalan yang lebih bersifat peribadi sebenarnya. So Peja ni kan, kita semua kenal Peja ni sebagai seorang yang bukan politician skema lah. Kalau politician ni kita nampak skema, cakap pun ketat je muka kan, cakap pun dengan bahasa yang teratur, ataupun dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan bahasa-bahasa yang jargon sampai terpaksa buka wawenangnya cerakin, dengan cerakin, ketimbang lato-lato. Bahasa itu ketimbang, aku tahu ketimbang apa, timbang takraw ke apa, tak pasti kan. Jadi Peja ini dia luar daripada kebiasaan politician tau.
Kalaulah kita boleh kata, minta maaf lah daripada Pak Beja aku cakap ni, kita pernah kata Beja ni politician selenga tau. Sebabnya Benda selenga. senyum macam tu. Even gambar Beja punya gambar rasmi MB tu pun Itu tak betul, itu yang tipu. dia tipu kan. Tapi memang Korang ni. even sampai ada Peja ada demi stiker sendiri dekat Facebook tau. Stiker Peja. Pakai baju bersatu, buat macam ni lah, buat macam ni lah. So, Peja ni basically-nya ialah boleh katakan seorang politician yang Ni dia kata memeable. Peja ni boleh jadi Mat Sentul moden. Terima Mat kasih. Sentul moden. Mat Sentul pengaruh dia besar tau. Kau jangan main-main. Terima kasih. Mat Sentul dia pengaruh besar. Kanak-kanak cukup suka kat dia. Kau jangan main-main dengan tu. Sebab itulah dia punya duta aiskrim dulu. Tapi itulah, Peja ni lah seorang politician yang boleh dikatakan memeable. Seorang yang orang kata apa sentiasa menjadi meme lah. Menjadi orang kata apa satu bahan untuk orang, whether good or bad, dia akan suka jadikan Peja sebagai satu ni. Doesn't matter. Jadi orang kata apa, untuk semua ni lah kan, untuk segala meme, untuk segala troll dan sebagainya yang Peja terima ni, are you okay with all that? I'm okay sebab I want to be real. Mhm. I don't want to be fake. Saya nak jadi Peja, saya nak jadi diri saya sendiri. Kalau saya buat perkara yang tak baik, saya nak minta Papa Berry, kawan-kawan lain boleh tegur saya. Kejap Peja, kita ada masalah video sekarang ni, video tengah stuck. Boleh cakap boleh terus. Okey. Suara ada, cuma video stuck. Ini kita takutlah tiba-tiba pula ada Okey lah, yang, apa-apa, ada yang konflik sedang tu. mendengar ni kau dengar je lah gambar aku tu, kau tengok je lah, tenung elok-elok. Tapi I want to be real, Papa Berry. Kita tak nak jadi fake. Saya selalu cakap dengan kawan-kawan, kita kena ada a new breed of politicians. We are not celebrities. Kita kena buat kerja ikhlas demi rakyat kerana Allah. Kalau kita keluar rumah tak nak baca bismillah, tu ada masalah. Kerana kalau kita nak buatkan sesuatu tu untuk demi kepentingan, terlalu memikirkan tentang perjalanan politik kita dan sebagainya, itu pada saya tak sihat. Jadi I want to be real. Keep real. Cumanya kadang-kadang sakit lah juga. Macam kalau saya kalau nak koyak sikit tu, kalau orang kata saya isap gam ni, sebab saya bukan marah pasal nasihat tu baik. Jangan isap gam tu bagus. Tapi saya geram kadang-kadang. Kenapa anak kita ataupun sahabat-sahabat kita netizen, kenapa bodoh sangat? You tahu tak orang isap gam tu mana rupanya? Dan tahu tak betapa kita ni janganlah nak popularkan benda-benda yang tak baik. Dan jangan sampai tahap apa kebaikan kamu aku yang dapat sebab kamu mengata aku berlebih-lebihan. Jadi ni antara perkara yang, sebab saya fikir kalau nak kata saya ni, saya boleh bagi idea lah apa nak kata saya. Tapi nak kata benda-benda macam tu macamlah saya tak ada anak beranak. Tak ada waris. Jadi politik ni saya fikirlah Papa Berry, there need to be boundary lah. Macam ada satu distinction lah sebenarnya kan. Kita, macam saya selalu cakap dengan mana-mana video saya ataupun live ke apa-apa kan. Politik ni, kita politik tak masalah, silakan, no problem. Kau nak sokong dia, Belasah je lah. suka hati kau lah kan, whatever, itu pada kau lah. But the thing is, kita kena ada batas. Batas kita satu tau. Batas kita ini ditentukan oleh iman kita. Betul. So bila kita meletakkan neraca iman dalam politik kita tak kata gamak nak kata benda-benda yang bukan-bukan pada orang. Bagi contoh macam saya sendiri kan, kita bukan nak satu bangga diri. Saya tak nak bagi contoh orang lain, saya bagi contoh diri saya sendiri. Seboleh-bolehnya saya mengelak dia memberikan gelaran-gelaran yang tak elok kepada para pimpinan kerajaan walaupun saya tak suka mereka. Kan? Sebagai contohnya mereka kata papa peliwat whatever. Contoh. Saya tak suka guna gelaran tu walaupun memang betul Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah didapati bersalah atas kes liwat. Betul. Itu fakta. Tak boleh buat apa kan? Whether benda itu ada kecurangan whatever ke hakim, itu bukan tugas saya. Tugas saya ialah, okay fine, memang betul dah didapati bersalah. Tapi saya takkan gunakan benda itu. I'm not using that notion. Because of what? Because he's already been found guilty, already served his time, dapat pengampunan diraja walaupun masih lagi dispute sama ada pengampunan penuh ataupun pengampunan daripada penghukuman. Itu pun bukan tugas saya juga. Tapi saya nak fokus kepada nak mendidik rakan-rakan saya dekat luar sana untuk kita berpolitik secara matang. Berpolitik biarlah orang kata apa, dengan fakta, dengan data, dengan hujah yang baik dan sebagainya. Because macam kata Wan Faizal lah, apa nama, kau alih-alih nak gaduh pasal politik kan, orang bawahan nak gaduh sampai nak ugut lah, sampai lah kata bergegar rumah lah, sampai nak buat benda-benda mistik whatever kan. Tapi ahli parlimen yang dekat parlimen tu, Peja boleh testify kan, dia masa minum waktu rehat satu meja, contoh hulangat dengan pendang, duk gaduh, pumpang, mencarut sana, mencarut sini. Waktu rehat minus meja. Ulangan tu drama je.
drama. Itu tugas dia kan. Kerja dia. Dekat parlimen ni dia ada ahli parlimen yang tugas dia untuk mengacau bilaukan suasana. Ya. Itu biasa. Kan kita kena ada clown dekat dalam parlimen. Mana-mana parlimen ada clown dia. Ya. So Hulangat adalah clown bagi pihak orang kata apa, Pakatan Harapan Barisan Nasional. Dulu Raya, Ya. Jultung. Ya. Sekarang ni Hulangat take over. Diorang dah berlawan dua orang tu masalahnya. Dua-dua jadi clown. Siapa jadi clown sekarang ni masalahnya kan? Siapa lebih hebat? Siapa lagi hebat je clown. And then kemudian macam dekat Allahumma salli ala Muhammad, dekat kita belah kita Perikatan Nasional, kita ada pendang. And then kita ada arau. Yang nak bagi fighter juga kat situ, whatever. But the thing is, politik ini ialah satu benda yang tak baloi lah kalau nak gaduh pun. Betul tak Bijah? Ya. Tak apa baloi. Politik ni ialah untuk kebaikan kita, tapi jangan digunakan untuk dia jadi satu perkara yang memisahkan ataupun menjurangkan kita juga. Jadi saya fikir akhirnya semua orang politik seharusnya memikirkan kepentingan rakyat, kepentingan kumpulan yang mereka wakili melebihi daripada kepentingan peribadi. Jadi saya sentiasa mengingatkan diri saya sendiri, you must not be one of those yang terlalu memikirkan diri sendiri. Kalau kita tak ada jawatan, tentunya kita ada peranan lain yang boleh kita mainkan. Jadi itu yang saya harap kita boleh semua usahakan. Bab orang nak kata, tadi kita cerita pasal mengata menteri mikari ke, nak kata apa, katalah, asalkan saya tahu saya tak mencuri, saya tahu saya berusaha bersungguh-sungguh untuk memartabatkan bangsa Melayu, meningkatkan syiar Islam dan mendaulatkan negara kita ini. Saya teruskan dengan usaha itu sebaik yang mungkin. Kalau saya ada lemah sini sana, saya bukan manusia sempurna, tetapi yang pentingnya kita benar-benar gigih untuk bila kita ada tanggungjawab tu menunaikan tanggungjawab tu dengan niat yang suci murni demi rakyat kerana Allah. So bunyi kalau orang nak kata retorik ke apa, orang nak katalah that is peja. I want to be real. I will try to train myself, didik diri sendiri, ingatkan diri sendiri, sentiasa cuba buat yang baik, lebih baik dan lebih baik. Okay, soalan last untuk Peja sebelum kita wrap. What next for you? What is next for you? Adakah you nak balik ke Perak, nak jadi MB balik ke, ataupun you masuk parlimen ke, macam mana? Saya ada peranan sebagai Ketua Bersatu Bahagian Tambun. Saya juga adalah pengurusi Perikatan Nasional Negeri Perak, pengurusi Bersatu Negeri Perak. Sekarang ni ada kerja sekejap interim di Negeri Sembilan, itu soal lain. Tetapi saya ingin meneruskan tanggungjawab sebagai sekurang-kurangnya sebagai ketua bahagian untuk cuba memimpin umat Melayu, memimpin semua kaum di kawasan Parlimen Tambun. Saya harap saya mampu untuk meneruskan usaha-usaha yang telah saya buat sebelum ini, meneruskan kerja baik fardu kifayah yang boleh kita lakukan dengan sebaik mungkin. Sekarang ni dah tak ada peruntukan dan sebagainya, mungkin susah, tapi kalau tak ada melalui peruntukan kewangan, kita boleh bagi dengan membanting tulang, pak kerat, tenaga, buah fikiran. Kalau dah tak lalu sangat, lepas sembahyang tu kita doakan untuk anak-anak buah kita. Jadi ini saya nak teruskan dan saya berharap dalam masa-masa yang akan datang, kalau saya ada peluang untuk kembali di parlimen, saya hendak mewakili Tambun, bukan tempat lain. Alright, terbaik. So, apa-apa pun terima kasih kepada Peja atas kesediaan untuk menjawab persoalan-persoalan kita pada hari ini, berbual dengan kita dalam podcast ini. Saya nak memohon maaf kepada anda semua atas masalah visual yang kita alami pada ketika ini. Tak pasti sebab apa, mungkin sebab kena report, mungkin sebab teknikal, wallahualam. Tapi dia orang suka gambar saya stuck kat situ. Gambar stuck kat situ kan. Kira tak apa. Apa-apa pun yang penting anda akan dapat lihat senyuman Peja kan, insya-Allah. Kalau anda rindu senyuman Peja, tolong tanam muka itu betul-betul dalam hati anda, tak ada masalah. Baik, apa-apa pun tolong screenshot benda tu Producer kata tolong screenshot, jadikan sebagai wallpaper handphone anda. Itu penting. Bukan senang dapat Peja dalam keadaan candid macam tu. Okey, kata-kata terakhir Peja sebelum kita wrap, insya-Allah. Apa nak kata? Saya nak kata terutama sekali kepada rakan-rakan adik-beradik yang seluruh di negeri-negeri Terengganu, Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan juga Negeri Sembilan ini, kita ada satu lagi tanggungjawab yang perlu kita tunaikan. Tak berapa lama lagi kita akan ada pilihan raya. Gunakanlah hak dan
dengan penuh bertanggungjawab, kita keluar mengundi, kita memilih, kita pastikan dapat memberi satu signal kepada kerajaan yang ada sekarang, jangan terlalu berpolitik, tak payah nak selalu sangat buat town hall meetings, tak payah nak terlalu berceramah, tetapi jalankanlah tanggungjawab. Anda ada tanggungjawab berat sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Kewangan, Menteri Wilayah pun. Jadi memang tak ada banyak masa, ringgit kita dalam keadaan yang cukup rendah, OPR begitu menyulitkan rakyat, kos sara hidup yang begitu tinggi, beasiswa yang kejap ada, kejap tak ada, dan kalau ada sekarang ni pun tak tahulah macam mana nak diberikan, dan banyak lagi permasalahan rakyat yang perlu kita berikan fokus. Marilah kita sama-sama henti sekejap berpolitik, kita beri fokus kepada usaha untuk mentadbir, menjaga rakyat dengan terbaik. Saya mendoakan agar kerajaan yang ada sekarang ni Allah bagi petunjuk, hidayah. Bila kita nak buat kerja, nak pergi kerja, baca bismillah dulu ya Banon, dan juga semua rakan-rakan yang lain. Pastikan boleh bersembang-sembang dengan rakan lain untuk minta pandangan dan sebagainya. Kita tak sempurna. Jangan ingat kita terlalu sempurna, semua orang bodoh, kita je yang pandai. Tak baik buat orang macam tu. Betul. Dan ambillah permasalahan rakyat ni sebagai satu kerja yang paling penting untuk kita cari jalan bagaimana untuk mengurangkan beban mereka. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Peja atas kesediaan untuk bersama-sama dalam podcast Saya Ulang pada hari ini, insyaAllah. Sangat-sangat sempoi, sangat-sangat best. Banyak benda-benda belakang tabir, benda-benda dan selimut yang kita dapat tahu, insyaAllah. Terutamanya tentang apa yang berlaku dekat negeri Perak ketika masalah political turmoil pada hujung 2020, awal 2021 yang berlalu itu. Dan apa-apa pun, kita sangat-sangat menghargai kesediaan Peja untuk orang kata come clean dengan banyak persoalan-persoalan yang mungkin bermain dekat minda rakyat pada ketika ini. Dan sebelum terlambat dan sebelum orang kata terlupa, hendak juga kita mengucapkan happy belated birthday. Selamat hari jadi kepada Peja. Terima kasih. 10 Jun birthday dia. 10 Jun. 10 Jun. Come on. So kalau Doakan anda saya. nak bagi gift pada Peja, boleh bagi gift dekat TikTok sebenarnya kan. Tak pilih cerita Bagi lah. gift kat saya dan tolong saya nak minta semua Papa Berry dan rakan-rakan yang lain kalau boleh mendoakan kepada diri saya dan keluarga saya sentiasa dapat kesihatan yang baik, dilindungi, dirahmati Allah dan dapat kejayaan dunia akhirat. Betul. Saya juga nak doa kepada semua rakan-rakan. Terima kasih jemput saya ke sini. Harap jemput lagi, seronok bersembang. Betul lah. Kita nak jemput je, takut dia sibuk masalahnya. Kita orang okey je datang, kita boleh. Kita orang boleh duduk rumah pun kita boleh berpodcast, tak ada masalah kan? Boleh tak masalah. Kita pakai Zoom ke apa-apa kan. Pakai Zoom dan sebagainya. Jadi so good luck to everybody. Kita sama-sama berdoa pastikan negara kita balik to the right track. Sekarang ni macam Dah turun sebalik sikit lah. tengah merapu sikit ni, kita kena betulkan balik.